A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa al-arwahi walidina masyaikhina muslimat wal mu'minina wal summa sahibi hadzal kitab sya'ab qadri isa wa antum Sya'nul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billah walhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darain amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Malam ni dapat kita menghadiri majlis ilmu dan insya-Allah sebentar lagi kita akan sambung perbincangan kita dalam ilmu tasawuf, iaitu tentang suhbah. Jadi suhbah ini adalah jalan amali. Kita cakap kita nak membersihkan hati, dan ilmu tasawuf pun bila kita belajar ilmu tasawuf, dalam hati kita ada masalah, rohani kita ada masalah, kita ni cenderung untuk melakukan perkara yang baik ataupun perkara yang tak baik, dan pada perkara yang tidak baik maka halang. Pada nafsu kita ni ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Jadi dalam kita mengikuti pesanan-pesanan daripada ilmu tasawuf, maknanya ilmu tasawuf cakap kat kita mesti membersihkan hati. Allah Ta'ala dalam firman, banyak dalam ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Quran yang memberi isyarat kepada kita supaya bersihkan hati. Dan kalau kita tengok hari itu, membersihkan hati sunat lagi dah ni, menjadi fardu ain kepada setiap individu Islam. Fardu ain ni dia meliputi atas individu, bukan atas jamaah. Sabkan boleh dia ditolak kewajipan kepada orang lain, bukan macam fardu kifayah. Jadi membersihkan hati menjadi wajib bagi kita, pasal semua manusia tak lari daripada penyakit hati. Semua manusia ada sifat madmumah, penyakit-penyakit hati seperti riya, takabur, hubud dunia, mana cenderung hati kepada dunia yang boleh melalaikan, dan macam-macam sifat tak elok lagi. Sebab itulah dalam kita mengikut perintah Allah SWT untuk membersihkan hati ini, dia ada cara, tuan-tuan. Dia ada cara yang mengikut macam mana generasi-generasi terdahulu yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertuah. Sebab apa? Bila kita belajar kitab Haqa'iq An-Tasawuf ini, kita belajar kitab ini, dia terangkan kepada kita macam mana cara nak bersihkan hati itu menurut kaedah dia. Ada dia punya proses. Itu untungnya orang belajar ni. Memang kita didedahkan terus dengan cara. Bila kita pergi dekat kitab Sirrus Salikin, kadang-kadang dia punya fakta tu berterabur. Memang membersihkan hati, dan antara cara membersihkan hati ialah kita hendaklah
mencari guru yang mursyid. Dia cakap jalan membersihkan hati, ada beberapa jalan membersihkan hati. Salah satu daripadanya ialah mencari guru yang mursyid. Itu dia. Dan ada 2-3 lagi cara untuk membersihkan hati. Jadi cara itu bila kita belajar dalam kitab Haqaiq ini, dia diperincikan terus. Dia terus sebut, dia terus tulis satu demi satu. Mula dengan suhbah, iaitu bersahabat, berdamping dengan guru rohani, guru pembimbing rohani kita ataupun guru spiritual kita, yang mana guru inilah yang dipanggil guru mursyid. Jadi berdamping kita, maknanya kita berguru itu, ini dinamakan suhbah. Dalam istilah dia kata suhbatus sufi, berdamping dengan orang yang soleh, orang sufi. Memang disebut terus. Sebab lepas ini kita dah tahu, dia kat sini penekanan dalam topik yang pertama ini, suhbah ini, dia cakap cari guru mursyid, cari guru mursyid, cari guru mursyid. Cari guru yang kita boleh dampingi untuk belajar zikir. Jadi zikir ni insya-Allah dengan izin Allah Taala akan membersihkan hati kita. Jadi memang kita kena jelas ya. Tiap-tiap bab yang kita belajar ni kita kena tahu. Jadi ini proses dia. Suhbah. Berdamping orang soleh. Apa tujuan berdamping? Supaya kita belajar daripada dia ilmu fardhu ain. Berdamping juga untuk belajar daripada dia ilmu tariqah, iaitu belajar daripadanya wirid-wirid dan zikir-zikir yang boleh membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati tadi, dan boleh bimbing kita lah dalam perjalanan rohani kita. Okey, sebab itulah malam ni kita dah, malam ni insya-Allah kita akan sentuh tentang pendapat ketua wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan Jailani ya. Orang Melayu, orang Indonesia ni tapi sebenarnya Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani. Pasal apa? Dia daripada negeri Jilan, kawasan Iraq sana. Jilan ni tak tahulah kat mana, tu nama lama. Sekarang ni tak tahulah. Nama yang terbaru tak tahu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ni dia daripada kawasan Iraq sana. Okey. Pengarang Al-Ainiyah iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ini pangkat bagi kalau wali Allah. Apatah lagi Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah ketua wali Allah. Ketua wali Allah. Jadi apa pendapat dia, apa kata-kata dia tentang bersuhbah ini, iaitu cari orang soleh sebagai guru untuk kita dampingi bagi membaiki hati kita. Pengarang Al-Ainiyah iaitu Syekh Abdul Qadir Jilani sirrahu berkata, wa in sa'adaka al-maqdur aw saqaka al-qada ila syaikhin fil haqiqah bari'un faqum fi ridahu wattabi' li muradihi wada' kullu man wada' kullaman min qabli kunta tusari'u wa la ta'tarid fi ma jahilta min amrihi alaihi fa innal i'rada tanazi'un. Fa fi qissatil hidril karim kifayatun yaqtulul ghulam wal kalim yudafi' falamma adha'a as-subhu an laylin sirrahu wasal husan lil ghiyahibi qati'un aqama lahu al-udhra al-kalimu wa innahu kadzalika kadzaka ilmil qaumi fihi bada'i'. Itu Arab ni lah, baca Arab semua tak faham, ada yang tak faham. Okay, kita tengok terjemahan dia. Dia bagi nasihat tentang suhbah ini dalam bentuk syair Arab.
atau dia ajar kita dalam bentuk sajak. Okey, bentuk sajak. Jika takdir menentukan engkau bertemu syekh yang sejati tentang hakikat sememangnya mahir. Jika Allah Ta'ala jika takdirkan kita, jumpalah kita nanti dengan guru pembimbing rohani kita. Okey? Yang mana guru yang hak ini, guru yang benar ini, memang dia bab-bab hakikat, dia adalah orang yang mahir ataupun alim mengetahui perkara-perkara hakikat. Ya, ilmu hakikat maknanya ilmu yang hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bukannya macam ilmu kita belajar dekat sekolah, dekat universiti, ilmu yang zahir ini. Ini ilmu batin. Ilmu mukasyafah, pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu hakikat. Maka laksanakanlah apa yang diredai, ikutilah kehendaknya. Tinggalkanlah apa yang dahulu kamu ingini. Maknanya dalam masa kita bersohbah itu, guru akan memberikan nasihat. Dia tengok kita punya keadaan perangai macam ni, adalah nasihat-nasihat juga, pesanan supaya berzikir, memang dia akan selalu pesan. Awal ikut keadaan hati masing-masing lah. Ada orang tamak, nasihat dia macam ni. Ada orang sibuk-sibuk saja sampai kelang kabut bab ibadat, macam ni pula nasihat dia. Kan? Yang bisnes sampai leko, tinggal semayang ke, leko tinggalkan amalan zikir yang dipesan ke, macam ni pula. Yang ni pula kadang-kadang bergaduh laki bini kat rumah sampai kacau buat ibadat. Kadang-kadang itu pun dinasihatkan oleh tuan guru, walaupun dia tak nampak apa yang jadi kat rumah. Tapi Allah Ta'ala buka ilmu mukasyafah kepada dia. Kerana apa? Dibimbingi rohani kita, termasuk kalau sekiranya ada problem-problem dunia yang mengacau diri kita sampai mengkucak-kacirkan kita punya amalan akhirat, pun masuk dalam dia punya apa? Tarbiyah, dalam nasihat dia. Maka laksanakanlah apa yang diredai, ikutilah kehendaknya, tinggalkan apa yang dulu kamu ingin. Mana sebab tu bila dia bagi nasihat, tinggalkan itu, tinggalkan ini, maknanya itu memang kita kena laksanakan sedaya upaya kita. Bukan ketika dia hidup je, lepas mati kita pun ya bedah-bedu. Mana kita buat apa? Maknanya dia punya perkaitan antara kita dengan guru kita daripada dia hidup sampailah, bukan dia mati, kita mati. Kok dia dah meninggal, kita ni teruskan dia punya apa? Amalan-amalan, perintah-perintah dia. Ingat dulu apa yang diajarkan. Sebab tu bila kita dengan geng-geng yang kita sama-sama pergi berguru dengan dia, kadang-kadang kita terkesan dengan cerita-cerita kawan kita yang bila dia pergi, pernahlah dia berguru, dia agak jumpa tuan guru ni macam ni. Cerita-cerita nasihat-nasihat ini daripada tuan guru dan juga cerita-cerita daripada sahabat-sahabat kita ni, dia boleh memotivasikan kita dalam beramal. Sebab tu rakan-rakan penting. Dia ada taulan tu. Dia selain daripada tuan guru, yang akan memotivasikan kita ialah kita punya dengan kita. Itu dia. Okey. Jangan membantah urusannya terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Maknanya kadang-kadang benda tu kita rasa berat. Benda tu kita rasa berat. Dan kita pun tak tahu
benda yang kita dia bagi nasihat tu, kita tak nampak dia punya impak akan datang. Kita tak nampak. Tapi bila dia bagi nasihat tu, benda tu ada sekarang dan belakang hari. Kan? Kadang-kadang apa yang dia nasihatkan kita tu tak ngerti kita, tapi ikut. Itu yang tak tahan tu, ikut. Ya. Atau jahil kerana bantahan itu adalah satu perselisihan. Ini jangan dibantah tuan guru ni. Bila kita muzakarah dengan dia, berbincang dengan dia, dia bagi nasihat, ikut nasihat tu. Atau kita tak cakap apa-apa pun, tiba-tiba dia bagi pendapat dia terhadap kita macam ni, ikut. Sebab itulah adab dengan, kalau kita baca kitab-kitab lama lah kan, keadaan anak murid ni seperti mayat yang dipangku bila berada dengan tuan guru ni. Mayat yang dipangku, dia boleh buat apa? Dia punya bahasa perumpamaan. Kita ni kalau dengan tuan guru dipangku, kita tak dapat buat apa-apa. Dia mayat yang dipangku, yang nak dimandikan. Siapa biasa mandi jenazah sini? Ada? Tuan pernah mandi jenazah? Sini tukang mandi siapa sini? Satu. Lain semua standby kat belakang lah kan. Kalau apa-apa ke depan lah. Itu je lah kalau di mayat ni. Kecuali lah kalau mak ayah kita yang meninggal, barulah kita ke depan. Ada mayat tu bila kita golekkan, dia cakap op. Tak ada. Macam mana dibalik, macam tu dia mengikut. Kan? Tokan perut dia kan nak keluarkan sakit baki najis tu kan. Ada dia cakap, aduh sakit, slow lah sikit. Kalau dia cakap dengan tukang-tukang mandi sekali jalan, sakit jantung atau peranjat, mayat hidup balik. Jadi dia punya, sebab tu bahasa lama dia bagi satu perbandingan, satu kiasan. Dia cakap macam maknanya anak murid dengan guru macam keadaan dia, anak murid itu macam mayat yang dipangku. Maknanya tak, memang mengikut saja apa yang diarahkan oleh tukang mandi mayat. Macam tu sekali. Taatkan tuan guru. Kisah Khidir alaihissalam membunuh seorang pemuda sudah cukup menjadi pengajaran, sedang Nabi Musa terus mempertahankan. Nampak? Dia ambil balik kisah Nabi Musa yang dalam Quran itu adalah dalil yang cukup kuat. Bila tuan guru tu cakap, diam, jangan tanya dulu, nanti dan terangkan kemudian. Walaupun nampak benda tu memang bersalah-salahan pada kita punya pendapat, kan, hati itu kuat nak membantah ni, tapi diamkan dulu. Jangan dibantah tuan guru tu. Macam tu sekali. Sami'na wa ata'na, mana kami dengar dan kami patuh. Dia punya ketaatan tinggi dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Tapi kadang-kadang guru ni dia menguji bukan. Tuan-tuan tak dengar, tetapi tahap orang yang handal dengan orang yang handal lah. Orang handal dengan orang handal lah. Macam tu. Contoh kisah wali dekat Turki tu, siapa nama tu? Abu Yazid Al-Bustami. Bila datang seorang wali Allah, nama dia Syams At-Tabrizi, itu guru dia tu.
Bila datang Saudara Syams Tabrizi ni, Junaid Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni, memang ini wali Allah besar ni dekat Turki sana. Terus dijadikan guru dia. Terus dia berguru, walaupun dia ni wali, tapi dia berguru. Walaupun dia ni hebat, dia berguru terus dengan yang wali Allah. Tapi al-mastur maknanya disorokkan hal ehwal dia. Dia tak menonjol. Tapi orang heran kenapa kali ni tiba-tiba Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni jadi guru kepada jadi anak murid kepada dia. Bayangkan satu hari perintah dia cakap dekat Abu Yazid ni, kau pergi beli arak untuk aku nak minum. Kau pergi beli arak. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni siapa yang tak kenal? Dia orang Syekh wali Allah yang selalu bagi nasihat dekat bandar, dekat kampung tu, selalu bagi nasihat. Cakap pasal zuhud lah, cakap pasal taqwa lah, cakap pasal tawaduk lah, cakap pasal tasawuf. Hebat. Memang orang ni pun hebat. Pergi beli. Kok kita macam mana tu? Ini dahsyat ni tarbiyah orang yang guru ni kadang-kadang lain daripada nampak bersalah-salahan. Tapi kita, tuan guru kita pun tahu kita ni tahap macam mana, kan? Tak ada dia bagi tu dah, melainkan perintah yang memang online of syariat lah, online tu dengan syariat. Tapi ni saya nak ceritalah kelainan dalam tarbiyah orang yang hebat-hebat. Cakap kalau kau tak boleh malam ni dan tak makan, malam ni dan tak minum, tak adalah kita nak bermuzakarah. Risaulah anak murid ni. Kan nanti betul ni tuan guru beli arak. Betul juga pergi beli arak. Kalau tak dan tak makan, tak minum, selagi dan tak minum benda tu. Macam mana lah kita macam tu. Nampak bersalah-salahan. Jadi nak tak nak, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni pun kena cari juga. Dan tak ada kodai-kodai yang kodai orang Islam. Tak ada. Dia terpaksa masuk ke kampung Puak Nasrani, Puak Kristian. Nak pergi beli kat situ. Situ pula ada satu je kedai arak. Dalam keadaan serba salah ni, nak tak nak masuk juga. Pasal apa? Ni perintah guru ni. Ya, masuk. Orang tertinjau-tinjau ni. Apa yang Syekh Junaid ni buat ni? Mula-mula pandang-pandang macam tu, heran ni, apa hal masuk dekat apa ni? Masuk dekat apa ni? Dekat kodai ni. Orang Islam yang kat luar tu dah mula curiga. Okey. Lepas tu dia pun cepat-cepat beli sebotol arak dan masukkan dalam jubah ni. Kebetulan nampak pula orang. Nampak orang dia beli tu. Jadi bila nampak saja dia beli, tapi dia suruh, andaian dia orang tak nampak lah, tapi ada juga mata yang nampak. Bila dia keluar daripada kedai tu, orang menjelang, wahai orang, ceklah kau, selama ni dia berpura-pura cakap benda-benda seperti nasihat-nasihat rohani yang tinggi. Cakap pasal tu, cakap pura-pura selama ni. Jadi dia orang pun periksa badan dia, betul ada botol arak. Apa lagi? Orang rasa tertipu, dipijak, dipukul. Lepas tu bila dah sampai ada peringkat yang nak membunuh, ada orang nak bunuh, dia tak berguna punya Syekh selama ni cakap hebat-hebat macam ni,
kepala. Dialah kepala alam Dialah yang boleh apa? Boleh agak. Oi, hebat. Jadi tiba-tiba sampai keadaan kritikal, datanglah Syekh apa? Syekh Syams At-Tabrizi. Dia kata, berhenti, cukup tu. Yang dalam baju dia tu nampak macam botol arak, tapi sebenarnya cukur. Orang tak percaya. Ya kau, saya nampak tadi dia beri arak. Dia tuang daripada botol yang besar. Saya nampak dia beli arak. Memang dia beli arak. Jadi Syekh cakap, kau tak percaya, kau cek lah. Cek. Buka. Daripada arak tadi bertukar jadi cukur. Ini karamah guru dia lah. Selesai. Jadi orang pun terperanjat. Orang pun serba salah. Lalu orang pun biasalah kan, nak cover kesalahan, minta maaf lah kan. Padahal muka kawan tu dah bertolu-tolu atas kepala dah. Bongkak-bongkak kena pukul. Seorang minta maaf. Lama tinggallah dia dengan guru dia. Guru dia cakap apa? Apa macam? Apa yang kau dapat? Apa yang kau belajar? Bongkak nak belajar, nak dapat satu fakta tu bongkak kepala, nak dibunuh dia orang. Inilah dia kemasyhuran popular dunia ni. Selama ni kau bertugas dengan keilmuan kau, dengan kau punya kezuhudan kau apa semua, orang pandang tinggi dekat kau. Tu populariti lah tu. Populariti yang apa? Sementara. Sampai satu masanya kalau Allah Ta'ala nak cabut, tengok ni yang jadi kat kau. Sekelip mata bila orang jumpa benda yang nampak tak betul ada pada diri kita, masa tu maknanya kita punya kehebatan yang kita bina selama ni dalam masa yang sekejap je habis, hancur. Jadi dia carilah kehebatan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin dia. Janganlah cari kemasyhuran dekat manusia ini pasal dia sementara. Cari yang betul-betulnya, cari kehebatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Popular pada pandangan Allah Ta'ala tu lagi utama daripada popular pada pandangan manusia. Bongkak, bertolu, lobang-lobang kepala nak belajar fakta tu. Tu yang saya cakap tu, kadang-kadang aulia ni dia punya tarbiyah dia pelik. Nampak benda tu macam bersalah-salahan. Tapi dia macam tu lah. Jangan tuan-tuan jumpa guru Yahya nanti dia suruh berzikir nama dia kan parah. Kita pun ikut dia. Tu sudah. Lain jadi itu. Okey. Baik. Apabila subuh telah bercahaya membongkarkan rahsia kegelapan malam, maka hunuskanlah pedang untuk memancung kegelapan. Maknanya bila dah jumpa tu dengan tuan guru ni, maknanya kat situ Allah Ta'ala dah mula bagi daya taufik pada kita dengan berkat tuan guru ni, dengan berkat amalan yang dia ajar, yang dia bimbing kita. Berkat bimbingan dia, pintu hidayah taufik itu dah terbuka untuk kita. Maka hunuskanlah pedang untuk memancung kegelapan. Apa artinya? Kita pun kena ikhtiar yo. Walaupun dia ada, kita pun kena ikhtiar juga. Okay? Jalan Allah Ta'ala dah buka, kita pun kena juga hunuskan pedang. Kita kena juga berusaha bersungguh-sungguh untuk pergi kepada cahaya hidayah taufik tadi, dan tinggalkan kegelapan, segala keburukan-keburukan yang kita buat selama ni. Pada Khidir, Nabi Musa tidak menyalahkan. Sesungguhnya ilmu kaum padanya terdapat pelbagai keindahan. Nabi Musa tak salahkan Sayyidina Khidir
tidak menyalahkan Sayyidina Nabi Musa alaihissalam. Pasal apa dia tahu? Dia Allah Ta'ala bagi tahuan, maknanya ilmu dia ini tak terjangkau Nabi Musa. Dia peringkat ni, tapi jadi dia fahamlah itu pun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan Nabi Musa itu berguru dengan dia, berguru kepada dia. Okey, macam itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hebat Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebelum dia masuk dalam bab beramal ini, ataupun dalam peringkat awal dia beramal, pada ketika itu dia adalah seorang murid yang pintar, murid yang pintar lah, mana pelajar yang pintar. Ini nak cerita adab dia dengan guru. Di negeri Baghdad, di negeri Iraq itu ada wali ghaus, maknanya wali yang hebat tingkat tinggi, yang kasyaf, hebat ya, tapi dia tinggal jauh dekat pedalaman. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini bersama dua orang sahabat dia. Dua orang sahabat dia pun memang student pandai lah, orang hebat, penuntut ilmu. Dua orang lagi ni. Jadi satu hari dia orang pakat-pakat, bila dengar berita wali ghaus ini, wali tingkat tinggi ini terkenal dengan kasyaf dia, jadi dia orang pun nak pergi menziarahi. Jadi dalam perjalanan menziarahi wali Allah ni, masing-masing bertanya dengan tentang apa? Niat masing-masing. Niat nak pergi belajar, nak pergi kat wali ni apa niat masing. Jadi salah seorang ni tanya kawan dia, kau apa niat? Kau apa niat nak pergi jumpa wali ni? Dia cakap, kan aku pelajar yang cerdas, kan aku ni tahu tentang ilmu-ilmu hukum. Aku akan bagi dia soalan. Bila aku jumpa dia, aku bagi dia soalan yang susah, boleh tak boleh dijawab. Sampai maknanya aku bagi soalan sampai dia tak dapat jawab lah. Macam tu cara dia. Seorang A pula tanya kepada B, pula apa niat kau? Aku pun macam tu juga. Yalah, dengan soalan-soalan lah, supaya tengok macam mana jawapan dia. Tak betul ni, cakap dia punya ilmu detail sangat. Jadi aku nak tanya, aku nak test juga. Sama dua orang tu sama. Kemudian dua orang ni tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, oi Kadir. Dia tak adalah panggil Syekh, masa dia panggil Kadir lah. Oi Kadir, kau pergilah, apalah kau gini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani jawab, aku pergi semata-mata untuk menziarahi orang soleh. Aku pergi ni semata-mata nak menziarahi wali Allah. Aku nak menziarahi orang yang soleh. Dan tak ada tujuan selain daripada itu. Pasal apa? Buat apa nak tanya perkara macam-macam? Orang ni dah tentunya hati sibuk dengan Allah Ta'ala. Jangan kita sibukkan hati dia untuk benda itu, benda ni semua. Mana kita pergi, dia cakap, aku pergi sana semata-mata nak ziarah Suhbatus Sufi yang kita belajar ni kan, macam nak berdamping menziarahi orang yang soleh. Sampailah dah ke tempat tu, ketuk pintu. Jadi wali ini keluar dalam keadaan lambat-lambat. Buka pintu dalam nada yang marah. Dia jawab salam dalam keadaan marah. Dia cakap, kau ke yang nama A? Dia tunjuk ke A. Kau ke yang nama macam ni, macam ni? Yo. Apa tujuan kau datang? Dia cakap bukan tu ya. Apa yang kau... terus dia jawab. Orang apa, anak murid itu tanya soalan, jawab
jawab dengan detail sekali sampai habis huraian cukup. Okey. Dengan yang kedua pun macam tu juga. Jawab habis. Bila sampai kepada tengok je muka Syekh Abdul Qadir Jilani, dia pun diam, senyum dia. Jadi bila habis sesi, diorang pun permisi lah nak balik. Bila nak balik saja, wali ni cakap kepada yang A, kau ni aku nampak, tunggu dulu, engkau ni aku nampak dalam hati kau, aku nampak dalam hati kau api kekufuran. Maknanya boleh jadi ya, dia baca dengan kasyaf dia tu. Dia baca, aku nampak ada api kekufuran dalam hati kau. Dah jalan. Yang tahan, aku nampak engkau nanti akan hidup terikat, bergelumang dengan dunia. Dan calurlah. Dan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dia tengok muka dia, senyum, dia cakap, wahai orang muda, engkau ini seolah-olah aku dengar engkau berkata segala leher para wali Allah atas muka bumi ini berada di bawah tapak kakiku. Dia cakap macam tu. Tu dia. Maknanya betul tak niat? Sebab tu bila kita berjumpa, jaga hati. Jaga hati. Jangan sangka buruk. Walaupun Tuhan nampak macam-macam keadaan diri dia. Yang bagi hati kita prasangka baik. Niat kita baik. Bila jumpa dengan Tuan Guru ni. Tuan-tuan guru ni kan, orang soleh ni kan, betulkan niat anda. Daripada rumah tu, bila dah cakap aku nak menziarah orang soleh, maknanya niat dalam hati tu betulkan. Jangan ada niat. Nampak? Apa yang berlaku selepas itu? Si A balik daripada situ, beberapa tahun lepas tu Sultan panggil. Sultan panggil, jadikan dia menteri agama. Lepas tu ada berlaku masalah perdebatan dengan agama Kristian. Jadi dia hantar dia ni untuk berdebat dengan padri Kristian dekat negeri kafir. On the way pergi ke negeri itu, tiba-tiba dia terpandanglah seorang makwa. Betulan makwa tu Kristian. Jadi tergila-gila sampai dia beritahu kat bapa dia, aku nak kahwin dengan anak tuan ni. Saya nak kahwin dengan anak, walau apa pun syaratnya. Syarat dia apa? Tukar agama. Dan dia tukar agama. Betul. Apa ilmu kasyaf, ramalan kasyaf daripada wali Allah cakap, ada api kekufuran dalam hati kau. Maknanya jatuh kafir sebab dia tukar agama. Yang kedua pula, yang si B, sama juga raja panggil dia untuk berkhidmat sebagai penasihat agama. Tapi dalam bab apa? Dalam bab harta wakaf, dalam bab sedekah, dalam bab menguruskan harta orang Islam. Dia jadi sibuk dia menguruskan benda ni sampai ke mati. Sibuk sampai ke mati. Sibuk dengan benda tu. Sibuk dengan kojo dia lah. Tak ada apa-apa lah. Tu je. Aku nampak kau berguluman dengan perkara dunia sampai ke mati nanti. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni, bila sampai satu tahap, dia berkhutbah atas mimbar, salah satu di mimbar, tiba-tiba terkeluar daripada mulut dia, maknanya
tapak kaki aku ini berada akan memijak leher-leher seluruh awliya yang ada atas muka bumi ini. Dan perkataan ini didengar oleh anak-anak antara orang situ yang memang merupakan wali Allah pun. Lalu diorang pergi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, letak kaki dia dekat. Dan semua wali-wali Allah datang merendahkan diri untuk merendahkan diri kepada apa? Kepada ketua wali Allah ni. Kan Syekh Abdul Qadir wali Allah, ketua wali kutub pada zaman dia kan. Tu dia. Nampak? Niat baik untuk jumpa ziarah tuan guru, tak ada maksud lain. Allah Ta'ala terima dia punya niat yang ikhlas tu. Dan itu dah dia. Itu baru nak jumpa tu tuan-tuan. Jangan dibaca macam-macam. Kalau kita ada ilmu kebal, jangan nak dites-tes masa orang kita ni lain. Saya pengalaman anak-anak murid yang jumpa dengan arwah tuan guru dulu, tuan guru saya dulu macam-macam. Ni macam-macam ilmu dunia ni. Dan ada antara yang anak-anak murid tu dia bercerita kepada kita orang. Saya dulu macam-macam ilmu ada. Saya pergi nak jumpa tuan guru ni, betul-betul saya nak test dia. Kau test lah. Sebelum test dah tergolek dulu. Tak sampai. Tak lopeh ni anak tangga. Tak lopeh nak jumpa. Tak lopeh nak jumpa tuan guru masa tu. Macam-macam jadi. Tak lopeh nak jumpa. Itu niat dia baru tu. Niat yang tak baik. Sebab tu bila kita ziarah orang soleh ini, tuan-tuan guru mana pun, betulkan hati kita balik. Mana niat kita sekadar untuk ziarah orang soleh. Contoh. Okey? Itu Syekh Abdul Qadir Jilani dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, alim Rabbani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau bernama Al-Uhud Al-Uhud Muhammadiyah, merupakan satu janji umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita sentiasa melakukan solat 2 rakaat selepas setiap kali berwuduk. Ni solat apa ni? Solat sunat wuduk. Mana janji umum lah. Dengan melazimi nafsu untuk tidak berbicara dalam solat tersebut tentang urusan dunia dengan sesuatu perkara yang tidak disyariatkan dalam solat. Maknanya kalau nak solat wuduk kita tu diterima perfect, mulai ambil wuduk tu sampai solat dan selepas solat jangan bicara pasal benda dunia. Jangan bicara pasal benda dunia. Itu syarat utama. Fiqh tak sentuh benda tu dah. Ni kita cerita dalam bab tasawuf. Bab macam mana afdal solat itu. Kalau sekiranya bila lepas kita ambil wuduk itu terus kita solat, ataupun kita tak cakap apa-apa tentang solat dunia, terus kita sembahyang. Sesiapa yang ingin beramal dengan janji ini, dia perlu kepada syekh yang memandunya hingga memutuskannya daripada lintasan-lintasan hati yang mengganggunya daripada tumpuan kepada khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak dapat keadaan yang perfect macam tu, kita nak capai KPI, standard yang Rasulullah tetapkan tu, maknanya solat wuduk yang perfect ialah apabila seorang tu dia ambil wuduk dia, hati dia betul-betul ingat Allah Ta'ala, dan dia buat solat sunat wuduk tu, hati dia memang tentu sekali. Tak ada gangguan lintasan hati, ingat itu, ingat ini, ingat dunia, ingat Allah Ta'ala semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak dapat keadaan macam tu senang ke susah? Kita ni bergeser kepentingan dunia dengan solat kita, habislah masuk kepentingan tu dalam, tak kira tu solat apa, solat sunat wuduk,
Siapa yang konsisten buat solat fardu ni pun nintang pukang lah. Jadi syarat nak antara syarat nak Allah Ta'ala terima amalan hamba dia ni dengan perfectnya ialah dalam hati dia tak ada lintasan tentang dunia, tak ada bicara pasal dunia, tak ada teringat pasal dunia. Jadi nak dapatkan keadaan hati yang tidak bergeser ingat dunia ni macam mana? Macam daripada hati ni macam-macam lintasan. Teringat tu, tak lain tak bukan kita kena dapatkan bimbingan daripada guru yang akan pandu kita untuk lepas daripada lintasan-lintasan hati macam tu. Maknanya guru pembimbing rohani lah diisyaratkan kat situ. Ini yang nak disampaikan poin daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Maknanya siapa yang nak capai sempurnanya semayang sunat wuduk itu dalam keadaan macam tu, tak lain tak bukan dia mesti belajar dengan tuan guru. Pembimbing rohani akan bimbing hatinya sampai lepas daripada keadaan-keadaan tu. Okey. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kemudian berkata, bersuluklah wahai saudaraku dengan bimbingan Syekh yang memberi manfaat, menjadikan kamu sentiasa bermuamalah dengan Allah SWT, sehingga kan jatuh pula lens. Ayo kena beli baru ni, dia jatuh pula. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kemudian berkata, bersuluklah wahai saudaraku dengan bimbingan Syekh yang memberi manfaat, menjadikan kamu sentiasa bermuamalah dengan Allah SWT, sehingga bisikan nafsu seperti aku ingin pergi ke sana untuk buat sesuatu, aku ingin buat itu, ingin cakap ini dan lain-lain lagi tidak merosakkan solatmu. Sebab tu nak capai standard macam tu, hati yang baik, sentiasa ingat Allah, bermuamalah dengan Allah Ta'ala tu maknanya ingat kepada Allah Ta'ala lah, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala dan tidak oleh macam-macam bisikan nafsu yang melalaikan. Dia cakap apa? Tak lain tak bukan memang kono dengan bimbingan guru mursyid, syekh yang memberi manfaat. Bersuluklah tu dua makna. Satu, belajarlah ilmu tasawuf, ilmu tentang bab hati dengan syekh. Yang kedua, satu belajar ilmu. Yang kedua, bersuluk tu juga memberiti belajar wirid-wirid dan amalkan apa yang diajar oleh tuan guru. Okay. Jika tidak, bisikan nafsu tadi akan sentiasa mendampingimu dalam solat, sehingga setiap kali solat kamu hampir-hampir tidak dapat daripadanya, tidak kira sama ada ke solat wajib. Yang tadi contoh solat sunat wudu. Dalam solat yang lagi utama, solat apa? Solat fardu tu pun jiwa kita, hati kita confirm kacau, confirm ingat benda-benda lain. Okey. Yakin dan berwaspadalah daripada keinginan untuk usul tanpa bimbingan guru, sebagaimana berlaku kepada golongan yang saling berbantah tanpa ilmu pengetahuan. Perkara tersebut tidak layak berlaku selamanya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seorang syekh besar dalam ilmu tasawuf. Banyak kitab karangan dia. Dia pun orang beramal juga. Orang beramal juga ni, hebat. Jadi dia pun cakap, jaga daripada pendapat-pendapat yang cakap boleh sampai kepada Allah SWT tanpa bimbingan guru. Waspadalah daripada keinginan untuk usul, maknanya keinginan untuk sampai, maknanya takarub ataupun menghampiri Allah SWT, ataupun maknanya kita punya
kita lah ni masalah. Rohani kita kalau baik, jadi kedudukan hampirkan dekat dengan dia. Jadi dekat dengan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dihampirkan kedudukan kita dengannya ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya wusul, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Tanpa bimbingan guru. Dia cakap jangan percaya. Yang paling afdal, yang paling baik amalan ni ialah berguru. Okey? Perkara tersebut tidak layak berlaku selama. Mana benda tu payah, sangat-sangat payah nak jadi. Melainkan atas izin Allah SWT lah. Tapi keutamaan guru ni lagi utama, lagi penting. Lagi memang kena berguru. Okey? Jadi sampai situ sajalah kita punya perbincangan. Jadi kat sini kita belajar beberapa perkara. Maknanya dalam soal-soal untuk kebersihan hati dalam beramal, terutama ada daripada apa? Cabaran daripada nafsu-nafsu ni. Nak belajar mengatasi sifat-sifat nafsu yang tak baik ni, kita perlukan kepada bimbingan guru. Yang tadi ceritanya tentang solat sunat wuduk. Tapi cuba tuan-tuan kiaskan kepada segala ibadah-ibadah yang lain. Itu solat sunat. Okey, solat sunat wuduk. Diutamakan macam tu sekali. Ingat Allah Taala, barulah dia punya apa, ibadat tu akan jadi sempurna. Itu solat sunat. Kalau kita nak kiaskan kepada solat apa? Solat fardu. Kalau kita nak kiaskan kepada ibadah fardu, boleh tak? Boleh. Itu sembahyang sunat. Nak dapat afdal pahala sunat, yang wajib, yang sebesar-besar pahala lagi daripada perkara sunat tu, lagilah utama. Tapi kita tengok kualiti ibadah kita, bukannya lintasan hati, macam-macam masuk. Lintasan hati kita ni dahsyat sangat. Dia tak datang daripada kepentingan dunia, dia tengok benda-benda ni pun sampai itulah cakap, tengok kain plekat orang pun jadi hal. Tengok kat situ yang saya cerita tu, dia tengok hati, tengok mata tu liar sana sini, tengok kain plekat orang cap apa pun jadi masalah. Gajah duduk, gajah berdiri, gajah baring, semua dibaca. Telokong, tengok lain macam telokong ni ada dia punya kerawang-kerawang lah, apa benda semua. Wah, Siti Khadijah. Tu dia. Automatik. Jadi macam mana hati tak? Tu yang cakap, imam pun kacau hati, makmum pun kacau hati, semua kacau hati. Tu masing-masing lah. Sebab tu berguru, cari mana-mana tuan guru yang boleh kita belajar zikir daripada dia. Belajar yang fardu ain kita top up lah sendiri, tapi nak belajar ni belajar bab tu. Jadi guru pembimbing rohani kita, bersihkan hati. Tu dia, tu yang paling utama. Sebab apa? Tiap-tiap orang ada penyakit hati, dia yang kena usaha selesaikan. Dan Syekh Abdul Wahab Syarani ni dia pesan dalam cari guru mursyid ni, dia cakap banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Taala, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Taala, dan laksanakan solat sunat hajat, munajat kepada Allah Taala dalam solat tu ataupun lepas solat tu, minta dipertemukan dengan orang yang boleh membimbing rohani kita. Itu tips daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam mencari guru yang mursyid. Okey. Baik, itu sahaja. Insya-Allah kita sambung lagi. Kita tangguhkan kuliah dengan bacaan surat tasbih kafarah dan surat Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw
Assalamualaikum warahmatullahi taala wallahu a'lam.